Negara Brunei Darussalam menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 hari ini dengan upacara Perhimpunan Agung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai rakyat dan penduduk ke upacara tersebut. Format sambutan Hari Kebangsaan tahun ini berbeza selaras dengan norma-norma baharu. Namun cabaran tersebut tidak melunturkan semangat kebangsaan dan patriotisme rakyat dan penduduk memeriahkan sambutan kali ini. Hampir 4,000 peserta menjayakan perbarisan dan persembahan bagi sambutan tersebut pagi tadi dengan tema menjayakan wawasan negara. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke upacara ini meningkatkan lagi patriotisme rakyat dan penduduk di negara ini bagi menjayakan wawasan negara 2035. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datu Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan. Yang Amat Mulia Pangeran Lela Cetria Sahibun Najabah Pangeran Anak Haji Abdul Aziz bin Pangeran Jaya Negara Pangeran Haji Abu Bakar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Wakil. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Digadong Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Ampun, beribu-ribu ampun. Hamba ke bawah Duli Tuan Patik menjunjung perkenan bagi menyembahkan kawalan kehormatan siap untuk diperiksa. Ampun, beribu-ribu ampun. Upacara Perhimpunan Agung bermula dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan memeriksa pasukan perbarisan kawalan kehormatan terdiri daripada anggota-anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan pasukan polis di Raja Brunei.
Sambutan tahun ini masih memfokuskan tema menjayakan wawasan negara yang memberi penekanan secara holistik kepada semua lapisan masyarakat, terutama golongan belia bagi sama-sama memainkan peranan dalam membantu merealisasikan wawasan negara 2035. Usaha ke arah mencapai wawasan negara tidak akan pernah goyah meskipun cabaran pandemik COVID-19 yang memerlukan negara untuk sentiasa berwaspada. Upacara Perhimpunan Agung dimulakan dengan perbarisan lalu disertai oleh 8 kumpulan terdiri dari lebih 2,800 peserta yang disesuaikan dengan norma baharu dengan mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan yang dikuatkuasakan pada ketika ini. Perbarisan lalu didahului oleh kumpulan kepala perbarisan termasuk pasukan pembawa bendera negara berukuran besar, pembaca ikrar, pembawa bendera negara berukuran biasa dan bendera logo Hari Kebangsaan ke-37. 7 orang peserta belia terdiri daripada para belia gabungan Ini diikuti oleh kumpulan keamanan negara terdiri dari Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, pasukan polis di Raja Brunei, pasukan beruniform kerajaan, pancaragam jabatan penjara dan pasukan beruniform lain. Pasukan yang sentiasa bersiap sedia menanai peranan mempertahankan negara nadi utama menggerakkan bangsa dan negara di samping membentras kegiatan jenayah. Seterusnya, pasukan beruniform kerajaan diketuai oleh Yang Mulia Awang Haji Mohsin bin Haji Ahmad, pemangku pengawal kastam dan eksais diraja, diiringi ketua-ketua jabatan yang lain dengan keramaian 155 orang peserta. Pasukan ini terdiri daripada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Turut sama menyertai perbarisan penuh semangat patriotisme pasukan masyarakat Bestari yang terdiri dari orang kelainan upaya OKU, warga emas dan puak jati Brunei. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa komited terhadap golongan OKU dan warga emas dengan melibatkan mereka dalam arus kemajuan negara termasuk dalam mencapai wawasan Brunei 2035. Diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Imran. Warga emas merupakan aset negara yang sangat bernilai bagi sesebuah negara, bukan sahaja kerana jasa dan sumbangan mereka bagi membangun masyarakat dan negara, malah melalui pengetahuan dan pengalaman mereka. Warga emas daerah Belair. Seterusnya, pasukan Puak Jati Brunei. Pasukan Puak Jati Brunei memeriahkan sambutan dengan persembahan tarian setiap puak. Tradisi Puak masing-masing dan membawa peralatan muzik tradisi terdiri daripada Puak Melayu Brunei, Puak Kedayan, Puak Dusun, Puak Tutung, Puak Murut, Puak Belai. Ke arah mencapai wawasan 2035, amalan penting rakyat dan penduduk negara ini untuk melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran, menyediakan diri dalam pembangunan negara serta meningkatkan daya saing, berinovatif, kreatif, membangun ekonomi, politik, sosio-budaya, keselamatan dan sebagainya. Sepanjang tempoh lebih 3 dekad, negara telah berjaya membuktikan sebagai negara yang mampu memikul tanggungjawab bernegara. Dalam era yang penuh cabaran ini, perpaduan merupakan antara resepi penting dalam keharmonian hidup bernegara. Perpaduan, keselamatan dan kemakmuran berperanan penting dalam menjamin ketahanan nasional. kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan dan beberapa badan kerajaan. Sektor swasta memainkan peranan penting dalam pelbagai aspek terutamanya dalam membangun dan mengembang majukan ekonomi negara selaras dengan perkembangan teknologi maklumat dan info komunikasi. Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dengan keramaian 250 orang peserta terdiri daripada badan-badan bukan kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, syarikat swasta dan bank-bank.
Seterusnya, Sektor pendidikan gabungan institusi-institusi pengajian tinggi dan pendidikan pasca, teras Arab dan Ugama serta sekolah-sekolah rendah kerajaan dan swasta memainkan peranan penting dalam usaha-usaha meningkatkan pendidikan di negara ini. pendidikan pasca, teras Arab dan Ugama serta sekolah-sekolah rendah kerajaan dan swasta. Perbarisan lalu juga memfokuskan penglibatan belia sebagai aset penting negara dan pemangkin kecemerlangan pembangunan pada masa hadapan. Golongan belia perlu menyediakan diri dengan pengisian mental dan rohani untuk menjadi belia yang syumul. Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai Melayu Islam beraja. Yang kedua, taat kepada Allah. Yang ketiga, taat kepada raja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Daulat ke bawah duli Tuan Fatih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan pergerakan awam terdiri dari pasukan komuniti merupakan gabungan persatuan-persatuan dan pertubuhan. Pasukan ini berperanan memupuk masyarakat agar mencintai agama, raja dan negara selaras dengan matlamat wawasan Brunei 2035. Pasukan ini juga berperanan dalam meningkatkan kemahiran pelbagai bidang, mengembang majukan. Kumpulan ini juga disertai oleh pasukan persatuan profesional dan umum merupakan pencana kepada keperluan tenaga profesional dalam membangun negara dan mencapai wawasan untuk mempunyai tahap kehidupan yang tinggi. Perpaduan yang kukuh antara kerajaan dan rakyat lebih memudahkan lagi proses memajukan negara. Turut sama bergabung dalam kumpulan pergerakan awam ialah pasukan gabungan warga negara sahabat yang juga berperanan sama dalam menjaga keamanan dan kemakmuran bermasyarakat dan bernegara. Hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat tetap akan dipupuk dan dipelihara. Kumpulan ini Perarakan terdiri ahli-ahli persatuan basikal seramai 37 orang turut sama dalam perbarisan di mana mereka telah memulakan ekspedisi berbasikal sejauh 37 km dari Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Serikani negara yang bersiap siaga tampil ke hadapan. Perbarisan diakhiri dengan kumpulan barisan hadapan COVID-19 gabungan berbagai agensi termasuk para doktor, jururawat dan sukarelawan belia yang telah bersiap sedia tampil ke hadapan ketika berlakunya wabak COVID-19 di negara ini. Barisan hadapan yang penuh dedikasi ini sanggup berhadapan dengan risiko jangkitan dan berkorban masa serta bekerjasama dengan pihak kerajaan dalam membendung penularan wabak pandemik berkenaan. Lafaz ikrar Hari Kebangsaan diketuai oleh Pengeran Dr. Muhammad Nazir bin Pengeran Muhammad Juanda, konsultan pakar bedah kardiotorasik Gleneagles, Jurudong Park Medical Center. Kumpulan pembaca ikrar Hari Kebangsaan terdiri dari 37 orang belia dari pelbagai latar belakang akademik dan profesion termasuk orang kelainan upaya. Yang sempurna serta taat dan menjunjung keluhuran undang-undangnya, bekerja dengan gigih, jujur lagi amanah pada meningkatkan kemajuan dan kemakmurannya yang diredai oleh Allah. Diikuti laungan Allahu Akbar sebanyak 3 kali dikepalai oleh Awang Abdul Nur Mahfuz bin Haji Buhari, sukarelawan belia yang ditugaskan di Pusat Kesihatan Syria sebagai barisan hadapan.
Kerjasama padu dan komitmen semua pihak dalam sama-sama menjayakan sambutan bersejarah ini mencerminkan manifestasi patriotisme dan kebanggaan negara sebagai sebuah bangsa yang makmur dan dihormati di persada dunia. Kemuncak upacara Perhimpunan Agong sambutan Hari Kebangsaan ialah persembahan tema menjayakan wawasan negara. Persembahan menggambarkan kesungguhan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam membangun sumber tenaga manusia demi mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Dengan menggabungkan lebih 1,000 peserta, persembahan mencerminkan kesepakatan dan perpaduan rakyat serta penduduk dari semua peringkat dalam menanai kedaulatan raja dan negara. Azizi Ahmad seterusnya membawakan laporannya. Apakah yang ada pada sebuah peradaban jika tidak tercatat di dalamnya tentang sejarah negara bangsa? Persembahan merungkaikan ketahanan negara sebagai sebuah bangsa dan peradaban yang unggul yang telah dibentuk lebih dari 600 tahun lalu. Jika sekarang ku kisahkan masa depan, maka sejarah menjadi peta jalan. Tujuh puak bersatu meningkatkan produktiviti dan ketahanan nasional. Amalan berbudaya dan bernegara adalah tunggak kepada survival bangsa. Dari sebuah gubuk menjadi kota, dari sebuah rantis menjadi lebuh raya, dan manusianya berbaris memenuhi garis dengan suara-suara membuak semangat. Kau saksikanlah perubahan kota metropolitan. Penglibatan kanak-kanak dan belia dalam sambutan ini secara langsung membawa mesej yang jelas betapa mereka mempunyai peranan dan tanggungjawab yang cukup besar untuk dipikul dalam menentukan untung nasib bangsa dan negara pada masa hadapan. Pertama, rakyat berpendidikan dan berjaya, pelajar dilengkapi ilmu yang berguna serta kemahiran agar dapat membina bangsa.
Sambutan bersejarah ini lebih meriah dengan perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia beramah mesra bersama para peserta yang terlibat menjayakan sambutan ini. Ini jelas mencerminkan hubungan rapat dan kemesraan raja dengan rakyat jelata tanpa membezakan bangsa dan agama. Semua sekali. Tingkat draft. Keazaman rakyat dan penduduk Bumi Darussalam ini ke arah merealisasikan wawasan Brunei 2035 telah menampakkan pelbagai kesan positif di sebalik cabaran-cabaran yang dihadapi. Melalui pendekatan Whole of Nation, setiap rakyat dan penduduk menggambling tenaga dalam menghadapi setiap cabaran dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Nikmat kemerdekaan yang dikecapi 37 tahun lalu juga wajar disyukuri agar bumi bertuah ini terus maju dan jaya. Bersama kita menjayakan wawasan negara. Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menjawat beberapa perutusan tahniah yang telah disembahkan ke hadapan Majlis Baginda daripada ketua-ketua negara dan kerajaan sempena menyambut ulang tahun ke-37 Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam tahun 2021, antaranya daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah yang di-Pertuan Agong Malaysia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, penjaga 2 masjid suci dan Raja Kerajaan Arab Saudi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Maha Wachari Longkon Pa Wachira Lau Chow Hiu Hua Raja Thailand. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haitham bin Tariq, Sultan Kesultanan Oman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Priah Bat Samdek Priah Boromniath Norodom Sihamoni, Raja Kemboja. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Philip, Raja Belgium. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Willem Alexander R, Raja Netherlands. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Harold Kelima, Raja Norway. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Karl ke-16 Gustav, Raja Sweden. His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Amir Qatar. Puan Yang Terutama Halimah Yaakob, Presiden Republik Singapura. Tuan Yang Terutama Bonang Vorachit, Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos. Tuan Yang Terutama Nguyen Phu Trong, Presiden Republik Sosialis Vietnam. Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden, Presiden Amerika Syarikat. Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia. Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China.
Tuan Yang Terutama General The Honourable David Hurley, ACDSC Retired, Governor General Australia. Tuan Yang Terutama Muhammad Abdul Hamid, The Honourable President of the People's Republic of Bangladesh. Tuan Yang Terutama Dr. Arif Alvi, Presiden Republik Islam Pakistan. Tuan Yang Terutama Ramnath Kovind, Presiden Republik India. Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki. Tuan Yang Terutama Alexander Van der Bellen, Presiden Federal Republik Austria. Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Tuan Yang Terutama János Éder, Presiden Republik Hungary. Tuan Yang Terutama Michael D. Higgins, Presiden Ireland. Tuan Yang Terutama Sergio Mattarella, Presiden Republik Italy. Tuan Yang Terutama Marcelo Rebelo de Sousa, Presiden Republik Portugal. Tuan Yang Terutama Guy Pamulan, Presiden the Swiss Confederation. Tuan Yang Terutama Kais Saied, Presiden Republik Tunisia. Tuan Yang Terutama Ilham Aliyev, Presiden Republik Azerbaijan. Tuan Yang Terutama Kasim Jomart Tokayev, Presiden Republik Kazakhstan. Tuan Yang Terutama Sadir Zaparov, Presiden Republik Kyrgyz. Tuan Yang Terutama Miguel Diaz-Canel Bermudez, Presiden Republik Cuba. Tuan Yang Terutama Abdul Fattah Al-Sisi, Presiden Republik Arab Mesir. Tuan Yang Terutama Abdul Majid Tebboune, Presiden Republik Demokratik Rakyat Algeria. Tuan Yang Terutama Roch-Marc Christian Kabore, Presiden Republik Burkina Faso. Tuan Yang Terutama Ali Bongo Ondimba, Presiden Republik Gabon. Tuan Yang Terutama Edgar Changwa Lungu, Presiden Republik Zambia. Tuan Yang Terutama Te Beretitenti Tenema Amau, Presiden Republik Kiribati. Tuan Yang Terutama Mahmud Abbas, President of the State of Palestine, Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization. His Excellency the Right Honourable Richard Wagner, PC, Administrator of the Government of Canada. Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Tuan Yang Terutama General Prayut Chan-o-cha, Perdana Menteri Negara Thailand. Tuan Yang Terutama Thongloun Sisulit, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos. Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Senior General Min Aung Hlaing, Chairman of the State Administration Council, Republic of the Union of Myanmar. Tuan Yang Terutama Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani, Perdana Menteri dan Minister of Interior of the State of Qatar. Tuan Yang Terutama Suga Yoshihide, Perdana Menteri Jepun. Puan Yang Terutama Sheikh Hasina, the Honourable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh. Dan Tuan Yang Terutama Imran Khan, Perdana Menteri Republik Islam Pakistan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Naruhito, Emperor Jepun. Dan kepada Tuan Yang Terutama Yoshihide Suga, Perdana Menteri Jepun serta Kerajaan dan Rakyat Jepun sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Naruhito, Emperor Jepun.
Nikmat keamanan dan kesejahteraan di negara Brunei Darussalam turut dirasai oleh masyarakat luar yang tinggal di negara ini. Perincian mengenainya seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37. Majlis berlangsung petang tadi di Royal Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club di Jerudong. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Penaung Diraja Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam dijunjung oleh Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam dan Dayang Hajah Vivianti binti Haji Ali, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masnah, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam. Majlis dimulakan dengan bacaan doa Saidul Istighfar beramai-ramai. Bacaan surah Al-Fatihah diketuai bersama oleh pemimpin muda Persatuan Dayang Nurul Fatin binti Abi dan Dayang Nur Sabrina binti Ratna. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Tiga kumpulan pembaca terdiri daripada ahli-ahli majlis jawatan kuasa tadbir, pemimpin-pemimpin dewasa, pemimpin-pemimpin muda, Pandu Puteri Ranger dan Pandu Puteri menyelesaikan bacaan 30 juz Al-Quran. Majlis antara lain bertujuan untuk menyemarakkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dan bermanfaat, memupuk budaya membaca di samping memahami dan mendalami Al-Quran dalam kalangan ahli persatuan. Majlis juga diserikan dengan dikir dipimpin oleh Dayang Hamizah binti Haji Tahamid, pemimpin dewasa. Bacaan doa selamat dipimpin oleh Dayang Hajah Fatimah binti Haji Abdul Ghani, Pesuruhjaya Kerohanian Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Waqina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Majlis merupakan salah satu kegiatan keagamaan tahunan Persatuan. Di samping kegiatan-kegiatan perkembangan kemahiran, kemasyarakatan dan kebudayaan, Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam turut aktif dalam mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian dan keagamaan yang melibatkan penyertaan ahli-ahlinya dari semua peringkat. Pencapaian kemerdekaan lebih 3 dekad mencerminkan nikmat aman dan sejahtera di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Nikmat tersebut bukan sahaja dirasai oleh seluruh rakyat dan penduduk, bahkan turut dinikmati oleh masyarakat luar negara yang tinggal di negara ini. Beberapa diplomat asing di negara ini semasa ditemui juga berpendapat pendekatan Hall of Nation yang dipraktikkan oleh kerajaan dengan kerjasama padu rakyat dan penduduk di negara ini telah dapat dilihat menerusi usaha membendung pandemik COVID-19 dan seterusnya kesiapsiagaan negara menyandang tanggungjawab sebagai pengerusi dalam mesyuarat ASEAN nanti. Brunei semakin maju dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan bidang-bidang lain. Semua kemajuan ini tentunya berkat kepemimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan. Dan kami juga mencatat dan sekaligus terima kasih atas nama rakyat Indonesia yang tinggal di Brunei, atas berhasilnya Brunei untuk mengendalikan COVID-19. Ini suatu capaian yang luar biasa dan kami semuanya sangat menikmati negara Brunei Darussalam. Dalam kerangka bilateral, kami juga mencatat dan kami berharap mudah-mudahan hubungan Indonesia dan Brunei Darussalam dapat semakin maju dalam segala bidang. On behalf of the government and the people of the Islamic Republic of Iran, have the honor to express our warmest congratulations to His Majesty Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Dawla Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saad Khair Wad-Din Sultan and Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam and the people of the Brunei Darussalam on the occasion of the Brunei Darussalam 37th National Day. I pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala longevity and health for His Majesty and royal family and prosperity and pride for the people of Brunei Darussalam. Selamat Hari Kebangsaan Brunei Darussalam. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Nasional ke-37 kepada Sultan Hassan Al-Bolkiah dan rakyat Brunei Darussalam. I wanted to wish the people of Brunei Darussalam and His Majesty a very happy National Day. I think the last year has been really challenging for all of us, but thanks to great leadership from His Majesty's government and the actions of the people of Brunei, we're very grateful that we have all stayed safe here in Brunei Darussalam. Para petugas barisan hadapan COVID-19 juga menyertai perbarisan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 pagi tadi. Mereka merupakan kumpulan perwira dan serikandi negara yang mendepani ancaman wabak pandemik COVID-19 di negara ini. Laporannya bersama Asma Yatim Haji Metusin. Semasa negara berhadapan dengan pandemik COVID-19, para petugas barisan hadapan sentiasa dedikasi, tidak pernah kenal erti penat lelah siang dan malam dalam melaksanakan tugasan dan tanggungjawab. Walaupun berhadapan dengan risiko jangkitan, mereka sanggup berkorban masa, tenaga dan buah fikiran agar negara dapat mengawal dan seterusnya bebas daripada jangkitan wabak di bumi Darussalam ini. Mereka lah barisan hadapan yang tetap bersemangat menyahut panggilan tugas dan telah membuktikan perjuangan yang murni pada ketika negara memerlukan sumbangan mereka dalam menghadapi pandemik. Saya wakil dari Barisan Hadapan, berasa amat gembira dapat mengikuti pembarisan Hari Kebangsaan yang ke-37 tahun 2021 kerana tahun ini negara Brunei Darussalam terkawal dari pandemik COVID-19.
Syukur kehadrat ilahi atas ketentuan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Negara kita ni masa ni nyorang dapat dibendungkan wabak, dapat dikontrol nyorang COVID itu dengan kebijaksanaan pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Bersyukur kerana dapat ikut serta dalam perbarisan Hari Kebangsaan ke-37 pada tahun ini walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 melanda. Alhamdulillah di negara Brunei Darussalam pandemik COVID-19 adalah terkawal. Alhamdulillah bersyukur dapat menyambut Hari Kebangsaan bersama Barisan Harapan walaupun negara menghadapi pandemik COVID-19 dalam keadaan yang terkawal. Lafaz ikrar Hari Kebangsaan menjadi pemacu kepada generasi muda untuk terus meningkatkan jati diri sambil menumpukan taat setia di bawah pimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Bacaan ikrar merupakan salah satu daripada acara kemuncak pada setiap sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara. 37 pembaca ikrar merangkumi belia gabungan pegawai-pegawai perkhidmatan awam dari pelbagai agensi dan kementerian, anggota berpakaian seragam, sektor swasta, institusi pengajian tinggi, orang berkeperluan khas dan jurulatih bersemangat menanai tanggungjawab mereka. Pembaca utama ikrar Hari Kebangsaan tahun ini berkata, latihan intensif sejak beberapa minggu lalu terus membakar semangatnya bagi menjayakan sambutan. Di Brunei ini haruslah menyambut Hari Kebangsaan dengan penuh semangat, kebanggaan dan patriotisme yang tinggi. Jadi pada tahun ini special dan unik, jadi dengan norma baharu. Jadi inilah peluang kita ini untuk menunjukkan ke luar negeri bahawa Brunei ini sebuah negara yang aman, makmur, damai. Jadi Brunei alhamdulillah tadi patut bersyukur. Beberapa peserta juga berkongsi rasa bangga kerana dapat menjadi sebahagian individu penting dalam menjayakan sambutan ini. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur dan sangat berbangga kerana telah terpilih untuk mengikuti salah seorang daripada pasukan ikrar bagi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan negara kita ni yang kita ni cintai kerana proses pemilihannya ni bukan juga sesuatu yang mudah tuah. Berkat adalah kerjasama percaya sesama Wan Aftan Datuk, kami manage tu nyorang mencapai apa yang dimaukan oleh jurulatih kami lah. Penyertaan peserta dari golongan orang berkeperluan khas pula menunjukkan mereka juga sebahagian dari jentera kerajaan dalam pembangunan negara, terutama dalam menunjukkan kecintaan kepada negara, kedaulatan raja dan agama. Semangat yang ditunjukkan merupakan satu inspirasi kepada para belia. Peluang ini adalah peluang yang julung-julung kali dan sangat berbangga. Latihan sebagai OKU ada sedikit perbezaan daripada orang-orang yang normal, tapi alhamdulillah saya dapat cope. Sangat mencabar. Setelah saya menjalani latihan selama sehari dua, pasukan-pasukan ikrar ke-37 adalah yang terbaik dan mereka banyak membantu saya daripada segi tenaga dan juga buah fikiran. Semasa upacara Perhimpunan Agung sambutan Hari Kebangsaan pagi tadi, Green Brunei mengadakan kempen Bandarku Bersih dan kempen Bandarku Bebas Botol Plastik. Dilaksanakan buat kali kedua, kempen tersebut bertujuan untuk mempromosikan dan menggalakkan alternatif yang lebih mesra alam dan memupuk sifat dan tabiat hijau dalam kalangan warga negara. Kempen Bandarku Bersih melibatkan para sukarelawan dalam mendukung usaha Jabatan Bandaran untuk membersihkan kawasan Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin dan sekitarnya sewaktu acara dijalankan. Bagi mengelakkan orang ramai membuang sampah merata-rata, tong-tong sampah disediakan di sekitar taman.
Di bawah kempen Bandarku Bebas Botol Plastik, Green Brunei bekerjasama dengan syarikat swasta menyediakan 10 buah dispenser air di 5 buah tempat tertentu di sepanjang jalan perbarisan menuju ke Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangkan penggunaan botol plastik sepanjang acara diadakan selaras dengan inisiatif Bebas Botol Plastik pihak Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri. Kementerian Pembangunan yang diperkenalkan pada Jun 2018 dan protokol hijau yang dilancarkan oleh Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam pada bulan Januari lalu. Bagi mematuhi SOP tersebut, kami mengambil langkah-langkah yang disarankan, iaitu seperti memakai sungkup muka dan sarung tangan, menjaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya semeter semasa berbaris di kem dispenser air. Lepas itu ada juga sanitasi tangan atau hand sanitizer disediakan di stesen-stesen dispenser air. Pada tahun ini hanya AJK dan sukarelawan yang dibenarkan untuk mengisi semula kap dan botol guna semula orang ramai sebagai langkah berjaga-jaga SOP COVID-19 itu. Inisiatif-inisiatif seumpama ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai yang menyaksikan upacara Perhimpunan Agong Sambutan Hari Kebangsaan. Dari sudut pengguna juga, memang saya sendiri menyokong usaha yang dilaksanakan oleh Green Brunei ini, ianya untuk kepentingan dan juga kesejahteraan negara Brunei Darussalam juga dari segi kebersihan, di samping memupuk tabiat yang berunsurkan kelestarian atau sustainable habits. Inisiatif ini sangat baiklah untuk menyokong usaha kerajaan untuk mengurangkan sisa plastik itulah, sama ia boleh juga menggalakkan untuk menggunakan botol guna semula dorang lah, dan juga kalau dorang indah ada botol guna semula tu dorang boleh juga mengisi pakai paper cup itulah, which is very good untuk di recycle lah juga. Inisiatif itu memudahkan kami lah, dan dorang bagi kami air secara percuma and then unlimited. Kami boleh macam terus recycle lah pakai botol air sendiri. Para belia merupakan aset penting negara dan pemangkin kepada kecemerlangan pembangunan masa depan. Justru itu, para belia perlu bersiap sedia bagi menghadapi masa depan. Di samping itu, para belia juga menjadi aset penting dalam memacu pergerakan dalam aktiviti kesukarelawanan. Diharap para belia akan sentiasa aktif untuk mencari peluang-peluang menjadi seorang sukarelawan kerana banyak faedah yang dapat didapati dengan mengikuti aktiviti kemasyarakatan dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti kesukarelawanan untuk membantu masyarakat dan secara tidak langsung akan melahirkan semangat patriotisme pada diri untuk negara. Sebagai belia, alhamdulillah fully support pembangunan negara, iaitu melalui kalau sekiranya ada projek-projek atau program-program kenegaraan, kami juga ikut turut serta. So di sana nampaklah yang ada whole nation of approach. Program Belia Cinta Tanah Air PBCTA kali ke-16 yang bermula 18 Februari lalu berakhir petang tadi dengan majlis penutup bagi peserta program. Program merupakan anjuran bersama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Pendidikan dan Persatuan serta Pergerakan Belia. Program antaranya bertujuan bagi meningkatkan semangat kenegaraan dan kekitaan ke arah meningkatkan lagi semangat patriotik dalam kalangan belia melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan. Majlis penutup bagi program diadakan di Kompleks Sukan Air Serasa.
Penyampaian sijil kepada 39 peserta yang terdiri daripada belia dari keempat-empat daerah disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Awang Muhammad Nazib bin Haji Lamat menerima sijil sebagai peserta lelaki terbaik kepada manakala peserta perempuan terbaik pula diberikan kepada Nur Hasdina binti Sambung. Keistimewaan bersempena ulang tahun Hari Kemerdekaan yang ke-37 negara Brunei Darussalam tahun 2021 menjadi penuh bermakna bagi para ibu bapa yang menerima kelahiran anak damit masing-masing. Sehingga pukul 6 petang tadi, 11 kelahiran anak damit dicatatkan di seluruh negara. Di daerah Brunei Muara, 9 kelahiran anak damit dicatatkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. 6 anak damit lelaki dan 3 anak damit perempuan. Kelahiran anak damit lelaki pertama hari ini dilahirkan pada pukul 1.32 pada pagi seberat 3.6 kilogram, merupakan anak kepada pasangan Awang Abdul Rashid bin Abdul Samad dan Dayangku Nur Rashidah binti Pengiran Jamadil. Manakala di Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait mencatatkan 2 kelahiran anak damit lelaki sahaja. Anak damit pertama lahir pada pukul 12.04 pagi seberat 2.565 kilogram, anak kepada Dayang Siti Nur Farinawati binti Abdul Muhammad Nasir. Sementara itu, anak damit kedua lahir pada pukul 4.24 petang. Tiada kelahiran dicatatkan di daerah Tutong dan Temburong. Lebih 30 buah kereta Mercedes klasik dan moden dari Klub Benza petang tadi menyertai konvoi kenderaan Mercedes-Benz 2021 bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Acara tersebut berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Brakas. Pelepasan para peserta disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Rombongan diketuai oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Muhammad Daud yang dipertua Klub Benza. Aktiviti ini merupakan aktiviti tahunan klub berkenaan yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim serta menanamkan sikap patriotik cintakan tanah air dengan meraihkan sambutan tersebut. Perjalanan konvoi bermula dan berakhir di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Brakas. Bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37, Persatuan Motosikal Darussalam Pemoda petang tadi menganjurkan acara Patriotic Ride. Seramai 137 peserta menyertai Patriotic Ride yang bermula dari bangunan Jabatan Penerangan dan berakhir di kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara berhadapan Muzium Alat-Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara. Sebelum Patriotic Ride dimulakan, para peserta mendengar taklimat kenegaraan, menghayati bendera dan taklimat keselamatan. Acara juga diteruskan dengan penyampaian lencana kepada ahli-ahli jawatan kuasa baharu bagi sesi 2020 hingga 2022. Pelepasan konvoi disempurnakan oleh Awang Haji Syahrul Jeffrey bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, pemangku pengarah penerangan. Kira-kira 230 penunggang daripada 27 klub motosikal dan penunggang persendirian menyertai Patriotic Ride 2021 sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-37. Majlis pelepasan konvoi berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hasanah Bolkiah, Brakas. Patriotic Ride 2021 merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh Klub Motosikal Kingsman dengan kerjasama Klub Motosikal Mad Riders dan Klub Motosikal Skulls of Monarchy.
Tujuan utama acara ini adalah bagi menunjukkan semangat patriotisme dalam kalangan penunggang motosikal di negara ini. Di samping itu, para penunggang juga mempromosikan keselamatan menunggang motosikal dalam satu kumpulan besar. Konvoi akan mengunjungi ke 4 daerah dengan setiap motosikal membawa bendera negara Brunei Darussalam bersaiz kecil. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ini juga, 54 orang penunggang motosikal menyertai Honda Merdeka Ride, anjuran B-Top Honda Motor Sendirian Berhad. Pelepasan konvoi motosikal disempurnakan oleh Awang Narawi bin Merusin, pengurus penjualan dan pemasaran Honda Motor Sendirian Berhad. Konvoi motosikal berkenaan bermula di kawasan Kampung Jangsa dan berakhir di The Capital Residence Suites, Kampung Berangan, Bandar Seri Begawan. Matlamat acara tersebut adalah untuk menghayati Hari Kemerdekaan Negara dengan lebih bermakna di samping memupuk semangat patriotik dan cintakan negara dalam kalangan para peserta konvoi. Daerah Temburong terus berkembang dengan pelbagai pembangunan dan projek pembisaian. Satu lagi mercutanda daerah berkenaan ialah Temburong Signage yang terletak di kawasan persimpangan kediaman rasmi Pegawai Daerah Temburong, Pekan Bangar. Perasmian mercutanda tersebut disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku Pegawai Daerah Temburong. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Projek menaik taraf Temburong Signage merupakan di antara projek pembisaian Pekan Bangar di bawah Otoriti Kemajuan Daerah Temburong dan pembinaannya telah bermula sejak 3 Ogos lalu. Mercutanda Temburong mencerminkan identiti daerah Temburong sebagai permata hijau negara Brunei Darussalam yang diharapkan akan menjadi salah satu di antara destinasi pelancongan di daerah berkenaan. Satu kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 185 kes, manakala kes sembuh 181 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 44 kes. 708 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri, manakala 13,336 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. Sementara itu, 507 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 99,379 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Enam orang jurulatih Outward Bound Brunei Darussalam OBBD beserta 35 orang awam dan ahli persatuan K berlepas ke Taman Negara Ulu Temburong bagi ekspedisi jelajah Bukit Belalong. Ekspedisi juga disertai oleh 3 orang kaki tangan Jabatan Perhutanan dan anggota polis hutan bagi sama-sama membantu menjaga keselamatan para peserta. Ekspedisi mendaki ke puncak Bukit Belalong pada ketinggian 2,995 kaki itu akan mengambil masa 3 hari 2 malam. Di puncak bukit nanti, 37 bendera kecil dan 1 bendera besar akan dikibarkan. Aktiviti tersebut merupakan salah satu program dalam Festival Hari Kebangsaan 2021 bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-37 yang diungkapkan oleh OOBD dengan kerjasama Persatuan CARE dan disokong oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.